subscribe, like, dan komen. Bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilimpahkan rahmatnya, dan ditingkatkan derajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke bosku, di video kali ini yang buat saya lagi pada teruk, saya nak buat reaction ini lagi saya pada apa? Ini yang buat orang luar semakin kagum kepada rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia kita kenal sebagai berbilang bangsa ataupun bermacam-macam agama juga. Tapi ini memang apa ya, kerukunan orang Malaysia tu memang terbaik lah. Sebab dekat sini saya ada salah satu video. Ni bukan anak daripada orang Indonesia. Saya baca komennya. Lepas tu dia orang Indonesia terpaksa titipkan kepada warga Malaysia, orang Malaysia tapi berbangsa Cina bosku. Okay, jadi biar sebab saya penasaran juga, saya tak tengok, jadi kita langsung saja videonya bosku, biar tak lama-lama kan. Oke, jadi kita mulai dekat sini videonya. 1, 2, 3, play. Okay, tajuknya dekat sini, bantulah saya untuk dapatkan kerakyatan pengenalan diri. Allah. Ni dah mula-mula dah menangis dah. IC yang saya dengar IC je. Ini tidak adil. Bukan salah saya. Bila emak ayah buat salah, kenapa saya kena tanggung? Cuma saya teruskan hidup sebagai anak. Bila kena berhenti sekolah, saya sangat sedih kerana tidak ada siapa yang tolong. Saya terpaksa berhenti kerana tidak ada dokumen, kata Rohana Abdullah, 22 tahun. Katanya pada suatu ketika dia mengalami anxiety jadi dia yang berhenti teruk sekolah dan cuba sebab tak ada membunuh diri dokumen sebagai jalan keluar kepada masalahnya. Katanya mujur dia terfikir bagaimana nasib ibu dan ibu angkatnya selepas ketiadaannya nanti. Allah. Rohana berkata dia hanya mengharapkan diberikan status yang membolehkannya menjalani hidup seperti orang lain. Katanya ia termasuklah berkahwin, membuka akaun dan perkara lain yang tidak dapat dilakukannya sebelum ini. Harian Metro hari ini melaporkan 22 tahun lalu Rohana ditinggalkan di tadika kerana ibunya terpaksa pulang ke kampung halaman di Indonesia. Ketika itu usianya baru 2 bulan. Jadi dia ditinggalkan ibu kandungnya Cina, sebab terpaksa nak balik ke Indonesia. Tapi kenapa? Sebab ramai orang Indonesia yang punya anak dekat sana balik bawa anak juga. Ibu Rohana bekerja sebagai pekerja pembersihan dan mengenangkan nasib bayi terbabit, dia mengambil keputusan menjaganya seperti anak sendiri. Memang terbaiklah. Sementara itu, Majlis Perwakilan Penduduk Zon Batu sudah merujuk kes Rohana yang memohon kad pengenalan sementara kepada Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan susulan. Pengerusinya, Ghulam Muzaffar Ghulam Mustaqim berkata, ia bagi mendapatkan gambaran dan status sebenar gadis berkenaan. Katanya, berdasarkan semakan awal, Rohana mempunyai dokumen berkaitan termasuk sijil kelahiran yang menyatakan dia dilahirkan di negara ini. Jadi dia dilahirkan di Malaysia juga bosku. Daripada kecil lagi memang dah proses. Cuma dia bila dah melangkah usia 12 tahun tu barulah realise yang benda ni bukan satu benda main-main, yang macam susah nak dapat. Betul. Dan kena memang susah nak dapat sebab saya punya kawan juga saudara anak kawan saya memang susah nak dapat kalau dah besar bosku. Kalau boleh dapat pun memang mahal juga biayanya. Masa masuk sekolah menengah adalah cikgu kaunseling yang tolong. Itu pun tolong tu disebabkan saya dah tak boleh nak teruskan pembelajaran masuk tingkatan 4. Kalau tak macam jadi ada cikgunya juga yang tolong sebab tak ada dokumen. Kita tunggu je lah keputusan daripada JPN. Tapi disebabkan once dah tak boleh sambung tingkatan 4 tu, barulah macam fikir inisiatif lain. Pergi balik, turun naik JPN, tanya macam mana. So JPN pun kata boleh pergi ke Jabatan Kita ingat macam mana kalau untuk bayar, tega betul ya orang tuanya. Cuma gara-gara nak balik ke Indonesia. Tapi bila pergi sana pun tak boleh nak bayar juga. Kerana status saya tu lah. Ni semoga orang tuanya tengok ni. Kalau orang Indonesia tengok sekolahan. Tapi saya punya kes ni tak boleh nak bayar.
Dia memang tak galakkan saya untuk bersekolah lah. Kalau nak sambung sekolah tu pun private. Macam tu. Allah. So saya stop tingkatan 4. Kira macam dalam bulan 3 macam tu jugalah saya stop. And then saya teruskan dengan tuition sendiri, belajar sendiri, and then ambil SPM secara persendirian. Oh, jadi dia belajar sendiri bosku sebab tak ada dokumen, berhenti di sekolah belajar. Apa usaha yang Tega betul ya. Sampai hati orang tua dia tinggalkan dia. Untuk kes saya tahu yang ada lagi ramai orang yang sama ataupun lebih Betul. susah Betul, lah mereka punya proses tu. So saya tak ada apa-apa harapan yang tinggi untuk kad pengenalan. Sebabnya kalau ikutkan saya pun dah give up lama dah. Sebab ya betul. Ada satu seketika sampai saya rasa macam dah tak berguna dah untuk hidup. Tapi bila fikir balik kan, kalau buat apa-apa yang yang macam mana, yang membahayakan diri, kalau contoh macam masuk hospital ke ataupun tiba-tiba jadi cacat ke, kan menyusahkan orang lain lagi pula. So saya macam okeylah, nasib baiklah masih waras tak buat benda-benda yang bukan. Kena kuat juga, kena sabar. So bila saya jumpa dengan Tuan Haji Gulam ni, so apa yang saya harapkan, at least saya ada satu identiti di mana kalau saya nak keluar, nak bergerak senang. Sebabnya kalau sekarang nak keluar pun takut-takut. Sebab yelah, kita tak ada identiti kan, takut nanti polis macam tahan ke, tanya ke. Lepas tu lagi untuk masa depan saya lah. Dan apa yang saya harapkan, saya memang nak sambung belajar. Tapi disebabkan tak boleh nak sambung belajar, so saya pun bekerja lah. And then Alhamdulillah, semoga dapat bantuan daripada orang Malaysia. Kerja yang proper, which is jadi cikgu tuition lah. Kalau tak, sebelum ni saya pernah kerja jaga kaunter. Tu pun macam dilayan seperti tahulah kerja-kerja yang macam tu kan. So macam jadi umurnya dah 22 tahun warga bosku. asing jugalah macam tu. So sekarang apa yang saya nak ialah identiti. Selepas saya sebenarnya dah buat surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Ya Allah, sampai hati orang tuanya. Salinan kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, supaya tengoklah kat sini ada dah urusan berkaitan tentang apa yang dia buat, CJ kelahiran dia, okey, dan dia pernah memohon di bawah perkara 15A, iaitu permohonan kewarganegaraan. Bayangkan nak buat permohonan ni pun dia terpaksa guna orang macam kakak angkat untuk bantu dia untuk buatkan. Kalau tidak, dia tak boleh daftar. Ya Allah, dia terpaksa gunakan orang lain. Semoga untuk dapat bantu bantuan. Tapi Semoga berhasil nanti. Dia pernah memohon ni pada tahun 2000. Itu baiklah orang Malaysia ni nak jaga dah hampir 6 tahun masih lagi tak rohana sampai besar. Ini adalah salinan IC bapak dia. Dan kebetulan ni bapak dia ni memang duduk pun dalam kawasan Parlimen Batu di Taman Kursi Polis. Saya cuba untuk menghubungi bapak dia, untuk bapak dia keluar tampil mengesahkan yang ini adalah anak dia, untuk memudahkan proses dia mendapat kerakyatan ataupun mendapat sijil ataupun kad pengenalan diri. Bapaknya masih ada dekat Malaysia tapi tak nak datang. So, saya pun nak merayulah kepada kerajaan. Saya tahu banyak di luar sana supaya Kementerian Dalam Negeri ini lihat benda yang sebegini dan jadikan sebagai satu tauladan, iktibar yang ramai di sana yang sekarang ni seperti nasib adik Rohana ni yang menjadi mangsa keadaan kepada apa yang berlaku sebelum ni, kisah lampau mereka. So kena tengok dan permudah dan perhalusikan balik. Betul. Banyak juga yang lagi susah. Yang ada betul-betul genuine seperti kisah adik Rohana ni, kita kena bantu, mudahkan dia supaya masa depan dia, untuk dia hidup. Kalau kita boleh buat pemain bola sebagai pemain naturalisasi kepada kita punya pasukan bola sepak, kenapa tidak kepada adik Rohana ni? Dia pun menyumbang juga. Dan sekarang ni tengok, betul bang, 22 tahun menjadi cikgu tuition, membimbing anak-anak di kawasan sekitar kawasan perumahan dia, mengajar sejarah, bahasa Inggeris kepada anak-anak sekolah di sini. Ya Allah, jadi dia mengajar juga bosku. Dan saya tak anggap Malaysia ni sebagai satu negara yang kejam. Kita banyak jaga orang di luar sana. Kita bantu Palestin, kita bantu Rohingya, kita bantu masyarakat di luar sana yang
tindas dengan kekejaman orang lain. Tapi kadang-kadang kita tengok di dalam negara kita pun ada juga orang yang macam ni yang kita tak ambil kisah. So ini yang sebenarnya yang saya nak utarakan. Dan saya Di Indonesia mohonlah lagi Encik teruk, bang. Melayu, saya bila jadi pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Parlimen Batu ni, Respect lah dengan orang Malaysia macam ni. yang begitu. Yang ni pun Cuma hari ni saya nak Aunty buat ni satu ibunya tegasan angkat ni pun eksklusif. orang Sebab Malaysia saya tapi tengok berbahasa satu Cina, tapi unit dia dan sanggup kemurnian hati anti rawat ni, rohana seorang sampai besar. Cina yang menjaga seorang budak Melayu daripada usia 2 bulan sehingga 22 tahun dan tidak sekali pun membawa satu kejahatan kepada adik rohana ni. Wa Ima juga daripada segi agama dia menjaga dan mendidik dan dia memastikan rohana ini dididik dan dijadikan seorang muslim yang baik. Ya Allah. Ya Allah Tuanku. Ya Allah. Allah Maha Besar. Betul, bang. Ini yang saya nak tonjolkan dalam saya punya siri. Betul, ditunjukkan kepada dunia juga, bang. Meskipun bukan Islam tapi Aunty ni ibu angkatnya mendidik rohana untuk beragama Islam sebab dia terlahir daripada orang Islam, bosku. Okey. Itu saja videonya, bosku. Jadi alhamdulillah banyak yang kita dapat di video ini. Banyak yang kita dapat di video belajar di video ini sebab Aunty ibu angkatnya pun bukan orang Islam, tapi dia didik rohana daripada usia bulan sampai besar. Aunty ini didik untuk beragama Islam sebab dia tahu, Aunty-nya tahu kalau dia terlahir dari orang beragama Islam. Jadi dia nak makan babi tak dibagi, macam tu, bosku. Semoga rohana dapat bantuan. Tapi saya salut apa yang dilakukan Aunty orang Islam ni sebab dia keturunan orang Indonesia juga. Tapi bapaknya tak tahu lah bapaknya orang Malaysia ke orang Indonesia sebab dia ada IC. Salinan IC-nya. Semoga rohana dapat bantu dapat IC. Tapi ibunya tak tahulah gimana. Semoga ibunya tengok videonya, tolong viralkan, bosku. Semoga ibunya yang ada di Indonesia tengok, bosku. Tak tahulah masih hidup atau tak. Oke, jadi itu saja videonya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.